semua para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita dalam rancangan Misteri Jam 12, di mana rancangan ini semakin hari semakin ramai pengikut dan peminat rancangan Misteri Jam 12. Apa kabar semua? Saya harapkan anda dalam keadaan yang baik, yang sihat, dan terima kasih kerana telah pun berkongsi kisah-kisah anda melalui kiriman email ke alamat ria@mediacorp.com.sg ataupun ke alamat ria misterijam12@gmail.com. Saudara, kalau sudah bersedia, saya akan mulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Kepada anda yang takut, boleh perlahankan suara radio anda. Sebabnya, saya ada terima kiriman-kiriman maklum balas. Ada yang kata suka sangat dengar. Ada yang kata pula rancangan ini terlampau seram dan anak-anak mereka, khususnya pada hari Jumaat lah, yang mana hari Sabtu tidak bersekolah, takut untuk mendengarnya. Jadi ia memang tidak sesuai kalau nak dengar sekeluarga rancangan MJ12. Sekali lagi, rancangan MJ12 ini pastinya hanya sekadar hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh membuktikan kebenaran apa juga yang kita dengar, melainkan empunya badan. Jadi saudara, kalau sudah bersedia, kita teruskan rancangan nombor 1 waktu malam di Ria 897 FM, Misteri Jam 12. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, kisah yang pertama yang ingin saya kongsi dengan anda ini adalah satu kejadian pengalaman yang dikongsi oleh Wandi. Wandi katanya di sini, saya dahulu pernah terlibat dalam satu kesenian yang dipanggil kesenian kuda kepang. Setiap kali berlatih, akan ada iringan muzik yang dipanggil sebagai muzik gamelan. Pendengar Misteri Jam 12, Wandi menceritakan penglibatan beliau dalam seni kuda kepang ni pada waktu itu sekarang tidak lagi bergiat sebagai seorang penggiat seni ini. Tapi sebelum ini saya dah terlibat sama dalam seni kuda kepang masuk 6 tahun kisi. 6 tahun. Macam-macam benda saya dah buat. Makan kaca, pijak atas kaca, disebat dengan cabuk ataupun whip, jalan atas api, lompat, terajang, tendang, makan rumput, dipukul dengan kayu, semua hanya dengan nama kesenian kuda kepang untuk tontonan umum. Pendengar Ria, beliau nak berkongsi selain dari itu, selain daripada apa yang kita nampak persembahan-persembahan ini, kita juga ada upacara-upacara tertentu. Yang mana dalam upacara-upacara tertentu, upacara yang dilakukan oleh kumpulan saya. Kumpulan lain saya tak pasti dan saya tak nak mengiyakan bahawasanya perkara ini berlaku. Jadi katanya Wandi, antaranya kalau kita dah sampai satu tahap, mula-mula tahap sekadar mungkin pemerhati, kita juga akan dapat naikkan pangkat kayu, tetapi joget atas kuda kayu dengan satu tarikan yang amat luar biasa. Jadi sebelum kita dibenarkan naik kuda kepang ni, kita harus menghadiri beberapa sesi, yang mana dalam sesi-sesi ini, kata beliau, anda bayangkan, dalam sesi-sesi kuda kepang ini ada petapaan. Beliau kena bertapa, ada pemujaan, harus memuja,
harus dimandikan dengan asap. Asap tu dah jadi salah satu sebahagian daripada makanan saya, Casey. Pengalaman saya ini setelah saya dinaikkan pangkat akhirnya menjadi penari kuda kipang tu sendiri. Saya menjadi penunggang, ya, kuda kipang. Bukan tarian main-main. Ini adalah tarian benar-benar. Pendengar Misteri Jam 12. Saya mula akan bertapa, Casey. Ya, saya akan tanggalkan sepatu sebab kaki saya harus jejak lantai. Harus ada bonding dengan lantai, dengan apa jua yang saya jejakkan itu. Tidak boleh dibenarkan saya menggunakan selipar. Barulah masuk, ya, muzik gamelan yang mengiringi setiap persembahan tarian kuda kipang ini. Dan bila dengar, saya akan berdiri tegak. Berdiri tegak untuk mendengar muzik. Ketika sedang berdiri, untuk badan saya ni mendapat mood supaya saya akan terus boleh menari, salah seorang daripada ahli kuda kipang ni, iaitu penolong guru, akan datang dengan bara api yang mana di atasnya ditabur kemenyan. Lalu dekat depan, 2-3 kali dia lalu, asap tu akan dikipas-kipaskan supaya terkena pada muka kami semua. Bila dah terkena, kami menghirup bau asap kemenyan. Ia ada triggering effect yang mana saya terus dalam keadaan tak sedarkan diri, seolah-olah dah dikuasai oleh sesuatu yang lain dari tubuh saya. Nanti dibakar, dia asap kena muka, asap kena muka, asap kena muka. Saya akan bertukar. Keadaan saya tidak sama. Pendengar Misteri Jam 12. Apa yang ingin saya kongsi sama ni, selepas itulah baru bila dah menurun, dah tengok saya menari, barulah saya akan pergi mengambil kuda di sebelah. Mulalah saya menari-nari dengan kuda tersebut. Kemudian saya akan dicabar untuk makan kaca, jalan atas api ataupun bara yang menyala, dan macam-macam lagi perkara kita akan buat. Ingin saya bertanya lah, siapa di antara anda ni yang pernah menyaksikan persembahan kuda kipang? Pasti tahu bagaimana caranya ia dijalankan. Pendengar Misteri Jam 12, lama-kelamaan saya menjadi ketua, saya menjadi antara yang terbaik. Saya sampaikan dapat tawaran, tetapi itulah, kita merancang, Tuhan menentukan. Akhirnya dipendekkan cerita, saya terpaksa keluar daripada kuda kipang setelah hampir 6 tahun saya berkhidmat sebagai salah seorang ahli anggota kuda kipang. Pendengar Ria, apa yang dikongsi sama di sini katanya, sekarang masalahnya ni, saya tidak boleh bau kemenyan, dan sekiranya kalau saya bau kemenyan, dan ada kalanya kalau jalan dekat kolong blok dengar orang bermain gamelan, saya akan dalam keadaan dirasuk seperti disampuk oleh sesuatu dan mengganggu saya serta orang di sekeliling saya, Casey. Anda bayangkan, pendengar Misteri Jam 12, kisah yang dikongsi sama dalam rancangan MJ12 di Ria 897 FM. Jadi setiap kali kalau tengah jalan, nanti kalau dekat bawah blok ada orang kahwin, di orang kahwin majlis tu ada bermain gamelan, saya tak nak jalan. Saya akan berdiri, saya akan tengok mereka bermain gamelan, kemudian kepala saya mula diserang macam sakit kepala, mabuk, pening, dan barulah saya mula menari, Casey. Menari mengikut alunan muzik gamelan. Sampai ke saat ini, saya dah berhenti beberapa tahun. Tetapi bila saya ke mana-mana, pendengar ya, katanya, tapi kalau beliau ke mana-mana, dia akan setiap kali dia dengar aja bunyi gamelan, bau asap kemenyan, ini dua triggering effect lah, yang mana ia akan membangkitkan semangat beliau seolah-olah dia kena sampuk. Kadang-kadang saya membahayakan orang. Pernah sekali dekat kolong blok saya terdengar bunyi gamelan. Saya boleh lari pergi tempat letak kereta, kejar seekor kucing, Casey. Kucing tu lari, saya lari. Kata orang, sampaikan saya lari cari kucing, kucing bawa kereta, saya tendang kereta sampai pintu kereta tu remuk.
remuk termasuk pintu kereta. Dan saya pun ditangkap dibawa ke balai polis dan akhirnya pemilik kereta tu telah pun katanya mengizinkan saya untuk dilepaskan tetapi harus bayar ganti rugi. Sekarang saya kalau nampak orang kahwin bawa blok, saya akan jalan jauh dan saya tak nak dengar bunyi gamelan lagi. Terima kasih dan selamat tengah malam yang ikhlas kiriman dari Wandi untuk Misteri Jam 12. Kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri Jam 12 Ria 897 FM bersama dengan saya KC pada tengah malam ini. Apa khabar semua dan terima kasih kerana mungkin ada yang baru masuk gelanggang MJ12. Anda telah pun terlepas satu pengalaman berkenaan dengan kuda kipang. Tapi sebelum saya bacakan kisah seterusnya ini juga kiriman daripada seorang penggiat seni kuda kipang. Katanya di sini, Casey, saya juga masih lagi aktif dalam seni kuda kipang. Seni kuda kipang ni tidaklah seburuk seteruk mana yang dijangkakan oleh orang ramai. Ini adalah satu kesenian yang mana kesenian ini adalah satu kesenian yang harus diperhalusi pemahaman. Dan ia adalah sesuatu yang menarik, Kisi. Ya, cara seseorang itu dalam keadaan bila dia boleh makan kaca, bila dia makan rumput dan dia boleh pijak atas bara api, ya, berjalan atas kaca. Ini satu perkara yang tidak semua boleh melakukannya, hanya individu-individu tertentu saja. Saya antaranya yang mempunyai kelebihan ini dan saya katakan ia adalah lebih banyak membantu daripada sebaliknya. Kalau anda mau lihat persembahan, kami kadang-kala ada mengadakan persembahan dekat kawasan Turf Club. Di situ ada persembahan kuda kipang. Boleh lihat sendiri bagaimana kami beraksi dan ini adalah satu pastinya hiburan untuk semua. Tetapi adalah satu kepuasan untuk yang mengambil bahagian dalam seni kuda kipang. Terpulang tapi jangan kecam pemain-pemain kuda kipang. Nampak? Tapi pastinya kisah tadi bukan mengecam lah, berkongsi pengalaman. Beliau pun tidak lagi aktif dan dia berkongsi lah bila dia dalam keadaan dah tidak lagi beraksi dalam kuda kipang ni. Setiap kali dia dengar bunyi gamelan ataupun bau kemenyan, dia punya zeng akan masuk. Jadi terima kasih sekali lagi pada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Adako Samuro. Okey. Yang ini kiriman daripada Shaliza, katanya, Assalamualaikum Kizi. Waalaikumsalam Shaliza. Saya nak berkongsi satu pengalaman saya bercakap tentang muzik gamelan. Ini cerita yang saya nak kongsi sama dengan anda, saudara. Anda bayangkan muzik gamelan. Bagaimana agaknya? Apakah yang mungkin seringkali dikaitkan dengan muzik gamelan ini? Adakah muzik gamelan ini adalah sesuatu yang mungkin boleh dikatakan sebagai muzik mistik? Yang mana bila dengar muzik ni, orang akan tertarik, terpanggil muzik gamelan. Ya.
Baik, ini kiriman Syaliza menceritakan, katanya di sini, apa khabar semua para pendengar Misteri Jam 12? Khabar baik kisah saya ni berkenaan dengan alat muzik gamelan tu sendiri yang saya pernah beli satu ketika dahulu. Dahulu ni saya seorang pemain muzik gamelan sendirilah. Jadi saya nak berkongsi, dan saya ni biasalah kalau kita ni penunggang motosikal, apa jua pasal motosikal kita suka. Kalau kita ni peminat bola sepak, apa jua pasal bola sepak kita suka. Saya ni adalah ahli muzik gamelan. Jadi apa jua tentang gamelan saya memang gemar sangat-sangat. Sampaikan saya bila bercuti khususnya ke Indonesia, saya lebih suka pergi daerah-daerah di Indonesia dan tidak suka ke ibu kota iaitu di Jakarta. Tidak. Jadi kata Syaliza, inilah pengalaman yang ingin diceritakan dalam Misteri Jam 12. Saya pernah membeli beberapa alat gamelan dan letakkan di rumah saya. Rumah saya ni adalah rumah jenis mansionette 2 tingkat. Jadi di tingkat bawah ada satu bilik. Bilik ini memang tidak digunakan, dan bilik inilah saya letak alat-alat koleksi gendang, genderang, gamelan, gong, canang dan sebagainya. Saya letak dalam situ, dan ada kalanya bilik ini juga saya gunakan untuk latihan bersama dengan beberapa rakan-rakan penggiat seni gamelan di Singapura, kata Syaliza. Pernah satu ketika dahulu satu kejadian berlaku pada saya. Bilik ini dah wujud lebih kurang dalam 2-3 tahun pada waktu itu. Tak pernah ada masalah gangguan. Sampaikan pada satu hari saya membeli sejenis gong. Gong, tong, tong. Gong ini saya beli dengan stand, gong standnya sekali, ukiran kayu yang begitu cantik. Details pada kayu berkenaan memang sungguh luar biasa. Dahulu saya ni setakat membeli alat muzik. Ya, saya setakat membeli gendang. Saya setakat membeli alat canang, gamelan itu sendiri, gong dan sebagainya. Jadi setelah saya bergiat dalam masuk 2-3 tahun, saya dah beli barang-barang ni, kemudian saya tukar. Membeli barang yang sama, tetapi saya memberi perhatian lebih kepada details, ukiran-ukiran, corak-corak yang ada pada gendang, pada gamelan, pada gong dan sebagainya. Jadi daripada memperhalusi seni, saya juga menyimpan instrumen-instrumen alat-alat muzik ini dari Indonesia. Ada yang harganya memang ribuan dolar kisi. Memang cantik sangat-sangat. Ini berkenaan dengan sejenis gong yang saya miliki, dan inilah cerita yang ingin dikongsi sama dalam Misteri Jam 12. Pendengar Ria, jadi Syaliza menceritakan biliknya di bawah tu kadang-kala digunakan untuk latihan. Dia pun dah beli gong mengikut ceritanya lah. Jadi apa yang berlaku, kejadian ini setelah kejadian Ani ni berlaku setelah dia membeli sejenis alat gong. Ya, gong yang bunyi tong tong. Jadi bunyi gong. Gong tu mungkin gong yang jenis yang besar lah agaknya, yang mana telah pun dikongsi sama oleh Syaliza sendiri. Ni salah satu rakaman. Dengar bunyi gong. Tung, tung. Okey, itu rakaman dalam rumah. Bayangkan bunyi macam tu. Apa yang terjadi?
pada satu malam, saya ni sedang duduk di atas dekat dalam bilik saya seorang diri. Suami saya tidak berada di rumah. Suami saya ni bekerja di pelantar minyak, di mana dia akan kerap keluar dari Singapura dan kadang-kadang memakan masa sampai sebulan dia tidak pulang ke rumah. Saya duduk dalam rumah seorang diri. Saya belum ada cahaya mata, belum ada rezeki pada waktu itu, dan gamelan inilah menjadi teman saya. Sebab itu kawan-kawan saya ni suka datang rumah saya. Satu, rumah saya ni saya dah buat macam tempat latihan, selesa dengan keadaan rumah, sambil tu boleh makan, berborak-borak. Satu malam ni saya duduk di dalam bilik saya, Casey. Sedang duduk beristirahat. Tiba-tiba saya dengar bunyi orang bermain gong. Orang bermain gong dalam bilik gamelan di tingkat bawah. Bayangkan. Dengar macam bunyi gong. Siapa pula yang main gong ni? Saya pun turun ke bawah. Beliau turun ke bawah untuk mendengar siapa yang sedang bermain gong di bawah rumah. Apabila saya sampai dekat bawah, di bawah saya buka pintu, saya nampak barang-barang saya di dalam semua okey. Tidak ada orang main, memang dalam tu tak ada orang. Tapi yang membuat saya tertanya-tanya, gong. Gong yang saya beli digantung dengan tempat gantung gong. Dan gong tu seolah-olah bergerak. Seperti ada orang yang baru sahaja mengetuk gong berkenaan. Bayangkan mendengar Misteri Jam 12. Ia bergerak seperti ada orang yang baru saja mengetuk gong. Lalu saya terhenti seketika dan tidak tahu nak buat apa pada waktu itu. Saya pun berpatah balik, tutup pintu, jalan beberapa tapak nak naik ke atas. Tung, 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 tung. Pendengar Misteri Jam 12, Syaliza kata saya terperanjat bila saya pusing tangan pada gagang telefon tu. Katanya tangan memegang telefon saya. Saya nak telefon suami sebab takut. Saya lupa suami saya tidak ada di Singapura. Saya cuba hubungi beliau beberapa kali tetapi tidak berjaya. Akhirnya saya telefon salah seorang daripada teman saya. Teman yang juga bermain gamelan. Raha. Hello. Raha, aku Liza. Ada apa Liza? Raha, aku tengah takut lah Raha. Kau boleh datang rumah aku sekarang tak? Datang rumah? Pukul berapa ni? Sekarang nak dekat pukul 12. Kau boleh datang rumah aku sekarang? Hafsal, kau datanglah. Aku minta kau tolong. Ni je. Aku tengah tak sedap hati lah. Nasib baiklah Casey, katanya Syaliza. Teman saya bernama Raha. Katanya boleh. Dia boleh datang. Dengan segera dia pun siapkan diri. Dia sampai rumah saya hampir-hampir pukul 1 pagi. Saya telefon nak dekat pukul 12. Nak dekat 1 pagi dia sampai. Rumahnya pun tidak jauh dari rumah saya. Bila sampai tu, dia pun masuk. Saya pun cerita dengan dia. Saya katakan dalam bilik gong ni aku tadi nak tidur. Dekat atas aku dengar bunyi orang ketuk gong. Aku turun bawah. Aku buka pintu, aku nampak gong tu satu bergerak. Tapi sekarang siapa ni dalam rumah aku? Teman saya pun kata tak apalah. Kita naik atas, kita tidur. Kau cakap dengan kuat atas. Naik atas tengah duduk Casey dengan kawan saya. Tengah berbual-bual. Dan the members rasa takut pun kurang. Tiba-tiba dengar Casey. Tung. Tung. Raha, kau dengar tak? Kau dengar? Astaghfirullahalazim. Casey, sejurus lepas bunyi gong,
Beberapa kali saya dengan Raha, kawan baik saya, dengar telapak kaki orang lari. Turun tangga, naik tangga, turun tangga, naik tangga. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Itulah yang sebenarnya berlaku. Terima kasih kepada anda semua. Bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Belum habis kisahnya. Belum lagi habis. Ada belakang rupanya. Double side. Katanya dengar bunyi orang turun tangga naik tangga, turun tangga, turun tangga naik tangga. Saya dengan teman saya takut nak keluar, tapi nasib baik dia ada. Setidak-tidaknya saya berani duduk dalam bilik saya. Kita tutup pintu. Kemudian dah dengar bunyi gong, bunyi orang naik turun tangga, dengar kisah telapak kaki. Duk, 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 duk. Kemudian yang paling menakutkan, selepas tu senyap tau. Senyap. Dah turun tangga naik tangga. Dapat dengar ni, tapi bukanlah sekuat yang kita boleh dengar, tetapi dapat dengar. Saya tahu itu bunyi telapak kaki orang turun naik tangga, sebab ini rumah saya, Kisi. Dah lama saya tahu bunyi orang jalan atas lantai kayu saya, bunyi macam mana turun naik tangga orang berlari berjalan, boleh dengar dengan jelas. Tiba-tiba bunyi turun naik tangga tu senyap. Tahu-tahu Kisi, saya dengan Raha sedang cuba nak dengar. Tiba-tiba Kisi, astagfirullahaladzim, ya Allah! Saya terbekik. Raha pun terperanjat. Ada ketukan 2 kali dekat pintu bilik kami, dan kemudian ia terus senyap. Saya dengan Raha duduk serapat-rapatnya. Kemudian kita hanya mampu berdoa. Akhirnya kita tewas kerana terlampau mengantuk. Akhirnya kita tidur dan lelapkan mata. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada semua yang mendengar Misteri Jam 12. MJ12 on call. MJ12 on call. Ria 897 MM. Ria 897 FM. Saudara, terima kasih sekali lagi kepada anda yang setia bersama dengan rancangan ini, dan terima kasih pada rakan-rakan yang ada di Instagram, di Facebook. Terima kasih. Semalam saya tidak dapat begini. Ada yang bertanya kenapa tak ada MJ12, kenapa ada harinya ada ulangan. Kalau waktu pagi saya tidak ada sebarang mesyuarat, hari itu memang saya free. Jadi saya boleh balik awal, boleh berehat, dan untuk siapkan MJ12 pada waktu malam. Tapi kalau pagi tu, selepas saya on air, ada meeting, jumpa klien, ada ni macam-macam lah. Lepas meeting, ya, kemudian saya ada hal-hal yang sewaktu dengannya. Macam semalam saya sibuk merakamkan video-video DJ Ria, untuk aku DJ Ria. Ya, jangan lupa kepada anda para pendengar Misteri Jam 12, kalau ingin, sebenarnya sekarang ni Ria ni ada job opening lah. Senang cakap, ada job opening. Jadi kalau nak jadi seorang warga kerja, warga tenaga Ria 897 FM di bawah naungan syarikat MediaCorp Private Limited, nak jadi seorang pekerja di sini, kami sedang mencari DJ baru, penerbit penyiar baru. Dan kalau anda berminat sebenarnya, oleh kerana ini adalah dalam bidang kreatif. Jadi kami cuba sedaya, kalau boleh kita nak cuba dengan cara pendekatan yang kreatif untuk mendapatkan seorang penerbit penyiar yang juga kreatif. Jadi ini kira job offering ni, job opening ni, kalau anda datang interview, ia melalui Instagram, yang mana anda boleh muat naikkan video seminit, perkenalkan diri anda sebagai seorang DJ, ya. Ataupun anda kata, "Hai, apa khabar semua? Nama saya misal kata nama saya RKM25." Wow. Dan dalam video tu perkenalkan diri anda, siapa nama anda, dan mungkin boleh kata, "Oh, nama saya gini-gini," dan boleh panggil saya nama pendek. Konon ada sedikit anda bercanda, dan juga beritahu kami kenapa anda ingin jadi seorang penerbit penyiar, ataupun kata pendek ingin menjadi seorang DJ. Jadi bila ada perkenalkan diri anda, bila anda bercakap tu, kalau salah boleh rekod balik. Ini yang cantiknya, dan baru upload lah video yang paling baik, ya.
anda mau naikkan ke Instagram, jangan lupa hashtag aku Dijiria. Yang terbaik akan kita pilih shortlist. Beberapa yang terbaik itu akan kita shortlist. Dari situ kita akan teruskan pertandingan aku Dijiria ni. Ada sesi latihan. Daripada sesi latihan mungkin kita akan pilih akhirnya the one and only, yang terbaik dalam ramai-ramai itu akan diberi peluang untuk menjadi seorang penerbit penyiar. Jadi kerja sini sebagai pekerja yang penuh masa tetapi mengikut kontrak lah. Jadi kontrak, kalau memang persembahan anda memang baik, anda akan dilanjutkan kontrak pastinya. Dan pastinya juga wang tunai untuk dimenangi $3,000. Ini dibuka kepada anda yang berusia 18 hingga 25 tahun. Ada yang kata, Kisi, saya 26 sih. Kalau nak cuba boleh. Upload ke IG, hashtag aku Dijiria, tapi Instagram account tak boleh private lah. Kalau private kita tak boleh nampak. Jadi hashtag aku Dijiria. Ini adalah satu job opening untuk anda nak jadi seorang penerbit penyiar DJ. Di Singapura ni memang tak ramai DJ. Kalau anda jadi, anda kira satu dalam mungkin 30-40 lah DJ Melayu yang ada. Ya, DJ saluran Melayu. Di Ria cuma ada 6. Ya, Ria ada 6 DJ je. Di Warna lebih kurang dalam 10 orang, 11 orang DJ. Jadi bayangkan, jumlah DJ Melayu memang tak ramai. Jadi cubalah nasib anda. Mana tahu rezeki anda menjadi seorang penerbit penyiar. Jadi segera cuba dan kirimkan penyertaan anda secepat mungkin. Hashtagnya aku Dijiria. Jadi sebab itulah semalam sibuk saya merakamkan video promo. Ya, nampak. Jadi seorang DJ ni versatile buat video. Jadi inilah bidang kreatif yang diperlukan di Singapura ni, lain daripada yang berlaku di seberang tambak. Kalau seberang tambak tu mungkin ada tim tukang buat video lah, tukang ni. Yang ini ada kalanya kita ada tim yang akan membuat video, ada kalanya kita perlu melakukan dengan sendiri. Jadi semalam saya terlibat sama sampai jam 6.30 saya berada di konti. Bayangkan dari saya sampai kerja pukul 5 pagi sampai 6.30 petang. Sebab itulah MJ12 semalam on call. Jadi kalau on call tu maknanya saya terlampau penat dan tak boleh lagi teruskan MJ12. Harap maklum dan faham lah. Ada yang tanya, asyik MJ12 on call je. Amboi. Saya pun manusia, kadang-kadang perlu berehat, ya. Okey, saudara, kita akan teruskan video ataupun kisah berikut ini. Ini adalah rakaman video. Dikatakan wanita ini disampuk Pontianak, saudara. Entah benar ataupun tidak, kita dengar sedikit klip video wanita yang difahamkan disampuk oleh Pontianak. Jadi saudara, inilah video wanita yang dikatakan dirasuk, disampuk oleh Pontianak. Entah benar ataupun tidak, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya dengan apa yang kita dengar. Kita dengar sedikit video kena sampuk Pontianak. Jadi saudara, video itu seorang wanita dikatakan disampuk oleh Pontianak. Saya tidak pasti apakah mungkin masalah yang disebabkan sampukan ini. Kisah yang ingin saya ceritakan ini juga ada berkenaan dengan kena sampukan Pontianak. Ini datangnya daripada Nur Diana Nur Aisyah yang berkongsi peristiwa dalam Misteri Jam 12. Kepada Casey yang dihormati, baru-baru ini saya ada ternampak video berkenaan dengan seorang pekerja pengawal keselamatan, kalau tak silap saya, yang disampuk, dirasuk oleh Pontianak. Perkara ini pernah saya saksikan depan mata saya sendiri, berlaku kepada kakak saudara saya. Kisah yang ingin saya ceritakan ini berlaku ketika kami ini sedang berada di chalet. Ya, salah sebuah chalet anjuran keluarga.
sempena dengan menyambut ulang tahun salah seorang ahli saudara saya. Dekat chalet ini tak ramai yang datang. Hanya yang terdekat, yang rapat saja. Tapi semua adalah sepupu, ya, makcik, pakcik, nenek atuk kami yang diundang untuk menghadiri chalet ini. Pendengar Ria 897 FM. Dipendekkan cerita, kakak saudara saya pada mulanya sekitar jam 9 lebih malam, dia mengadu yang dia migrain, mabuk, kepalanya pening. Jadi katanya dia nak berehat. Chalet kami ni adalah chalet jenis 2 tingkat. Tingkat atas bilik, di bawah tu tempat kita barbecue, ruang tamu menonton TV, ada juga dining hall untuk makan, ada ruang dapur. Memang besar chalet yang disebutkan ini. Dia pun lalu naik ke atas seorang diri. Tidak terfikir kami tentang ini chalet. Tempat ini jauh daripada rumah, dikelilingi dengan hutan. Dia mabuk, katanya nak naik atas untuk berehat sekejap. Dia pun tinggalkan kami yang dekat bawah, sedang berseronok antara keluarga, berborak-borak, sedang bakar barbecue, bakar ayam, bakar ikan. Ada yang sedang menonton TV, ada yang sedang bermain game. Dia berjalan seorang diri. Saya waktu tu sedang duduk dekat sofa. Saya ternampak kakak ni, namanya Kak Ain. Saya pun tanya, Kak Ain pergi mana? Dia kata, naik atas kejap. Kepala ni mabuk sangat lah. I don't know why. Saya pun kata, Kak Ain nak ubat tak? Panadol. Kemudian dia kata, ada tak? Boleh tolong carikan? Nanti kejap. Kak Ain pun naik ke atas dalam bilik untuk berehat. Saya ni pun carilah Panadol. Minta kunci. Saya minta kunci dengan suami saya, sebab mungkin dalam kereta ada Panadol. Saya pun ambil kunci. Saya keluar daripada chalet itulah. Jadi tempat letak kereta di chalet ini memang terhad. Bahagian dalam chalet boleh letak paling banyak 2 kenderaan. Jadi kena pergi luar. Bila saya keluar, jalan jauh sedikit kisi. Sebab suami saya letakkan kenderaan di luar chalet, kena jalan jauh. Bila jalan jauh, jalan bahagian tepi tau. Bahagian tepi chalet, boleh nampak chalet saya. Bilik tingkat atas ada beberapa tingkap. Tengah jalan, saya pun pandang bilik. Saya nampak dekat tingkat atas, biliknya gelap, ada perempuan tengah diri. Mungkin itu Kak Ain. Mungkin Kak Ain sedang berdiri dekat tingkap, ya. Jadi saya pun jalan tengok bilik tu gelap tau. Dalam hati, ui, seramnya. Terperanjat. Nasib baik tahu Kak Ain dekat atas. Kalau tidak, saya dah fikir bukan-bukan. Tengah jalan, saya pun angkat tangan lambai dekat kakak. Kak Ain lambai. Lambai. Tapi kakak saudara saya ni langsung tak lambai balik, macam tak indahkan saya. Mungkin tak nampak agaknya. Angkat lagi tangan. Kak! Casey, tiba-tiba saya terperasan lampu dekat belakang, Kak Ain tengah berdiri dekat tingkap, lampu belakang menyala. Dia kelap-kelip tau. Macam orang buka lampu kan, lampu terus tak on. Dia tak tek 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 tek. Lampu macam tu kelak-kelip. Kemudian saya tengok yang dekat tingkap tu berdiri, dah tak ada Casey. Mungkin Kak Ain saya dah jalan dah tinggalkan depan tingkap tu. Saya pun pergi dekat kereta suami, ambil Panadol. Nasib baik ada 1 kotak, tinggal lagi lebih kurang 4 biji obat tu. Keluarkan dari kenderaan, saya jalan, tengok balik dekat tingkap. Saya nampak Kak Ain saya dah tak ada. Tingkap tu terbuka dan lampu terang. Jalan naik atas, makin dekat dengan bilik Kak Ain, makin meremang bulu rumah saya. Pendengar Ria 897, apabila saya sampai dekat depan pintu, saya pun nak buka pintu. Kak Ain. Saya buka pintu, Casey. Perlahan-lahan saya buka pintu. Alangkah terperanjatnya, saya nampak Kak Ain sedang duduk dekat atas katil. Tubuh badannya digerakkan ke depan ke belakang. Ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Sambil tu dia bermain dengan rambutnya. Dia tarik dengan nada suara yang menakutkan. Kak Ain. Kak. Astagfirullahaladzim. Kak Ain. Casey,
Badannya hayun depan, belakang, hayun depan, belakang. Dia tarik rambut. Kemudian senyum tersengih-sengih Casey. Tapi dia tak tengok saya. Dia tengok dekat satu sudut. Sudut yang dia duduk dekat katil yang dia tengok adalah tingkap. Tingkap yang dia tengok adalah tingkap yang saya nampak Kak Ain sedang berdiri. Awal tadi ketika saya keluar nak ambil ubat untuk diberikan kepada kakak saudara saya. Dia tengah duduk ni. Dia tengok tingkap tu. Sambil dia main rambut. Dia nyanyi-nyanyi. Dia... Anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Jadi sambil dia menyanyi. Sambil tu dia tengok tingkap. Badan dia ke depan, ke belakang. Kak. Kakak jangan gini lah. Jangan takutkan saya. Saya dah bawa ubat ni. Kak. Kak. Kak, kenapa kak? Kak, jangan lagi macam ini kak. Casey, Kak Ain saya terus terpekik-pekik. Terus teriak-teriak menakutkan saya. Saya panggil lagi, Kak, jangan gini Kak. Jangan takutkan saya Kak. Tapi Kak Ain tidak indahkan. Kak. Tolong aku. Dalam keadaan Kak Ain sedang membuat suara garau, matanya naik ke atas sampai nampak putih mata. Nampak putih mata kakak saudara saya Casey. Kemudian keluar suara dalam keadaan mengerang tu. Saya terdengar agak sayu bunyi suara tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Saya keluar dari bilik, lari ke bawah. Bang Mat, tolong. Bang Mat. Tak tahulah Casey. Dah tak tahu nak buat apa, terpaksa Casey. Daripada semua tengah tenang, tengah bercakap dekat bawah, perhatian pada saya, termengah-mengah. Suami Kak Ain lari, pakcik saya lari, atuk saya pun ikut naik atas dengan seorang lagi makcik. Yang lain tidak dibenarkan untuk ikut. Semua dekat bawah, dah berkumpul Casey. Berkumpul, lari naik atas. Mereka buka pintu, saya pun tunjukkan. Tanya kenapa? Tak tahulah. Tadi Kak Ain cakap mabuk, pening kepala. Saya cakap ambil ubat. Saya dah ambilkan dia ubat, nak kasih dia dekat atas katil. Tengok tu. Berdekat dia. Tiba-tiba naik angin keadaan Kak Ain. Duduk, badannya hayun, berhenti. Badannya berhenti daripada hayun depan belakang. Kemudian kepalanya seolah-olah dihentak kiri kanan. Terperanjat saya dibuatnya. Pendengar Ria 897 FM. Saya cerita ni, saya yang meremang bulu rumah. Ya, walaupun tempat baru, malam-malam macam ni seorang, nampak tingkap luar koridor ni kosong, ya. Dia teruskan kisah. Pak Long saya yang bantu. Pak Long saya masuk dengan suami. Mana Pak Long saya kata pada suami Kak Ain, kau di sini. Dan Pak Long saya mula baca surah. Bila dia baca, Kak Ain saya, daripada kepalanya dihentak kiri kanan, rambutnya habis, tidak terurus. Tengok Pak Long. Pak Long saya terus baca Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Long baca sampai habis surah. Kemudian Pak Long pun menyebut kalimah dan terus menyuruh suami tepuk belakang. Tepuk belakang isteri kau 3 kali. Pak. Dan terus pingsan, Casey. Pingsan di atas katil. Waktu itu Pak Long kata kasih 5 minit 10 minit. Kak Ain pun dah bangun, sedar, kepalanya masih mabuk, masih pening. Dan kemudian setelah tengok keadaan 5-10 minit, barulah Pak Long kata, bagus. Alhamdulillah untuk sekarang dah baik. Jangan tidur sini. Kalau nak tidur, ajak orang temankan dekat bilik lain dekat bawah. Bilik ni jangan. Pun keluar. Ketika sedang nak jalan keluar, Pak Long saya dengan atuk saya, suaminya Kak Ain dengan Kak Ain dengan saya keluar. Atuk dengan Pak Long dekat dalam. Pintu tak ditutup betul. Jadi saya pun kepo nak dengar. Pak Long saya kata pada Datuk dekat tingkap tu, dia duduk situ. Kata Pak Long. Saya terus meremang, Casey. Meremang bulu rumah saya. Kenapa? Sebabnya, Casey, awal tadi bila saya jalan, saya nampak Kak Long dekat tingkap. Bukan Kak Long. Saya siap lambai-lambai lagi. Benda tu rupanya, kata Pak Long. Dah jalan, dah tak dengar lagi apa Pak Long cakap. Itulah pengalaman. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. MG12 on call. Misteri jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey saudara, kita teruskan MJ12. Ini adalah yang terakhir. Selepas ini kita akan dengar On Call, sebabnya perlu saya tutup lebih awal dari biasa. Faham-faham je lah. Esok ada syuting untuk klip video stesen radio Ria 897 FM. Esok lepas on air, kita ada shoot. Jadi satu hari mungkin di sini. Jadi esok kemungkinan MJ12 akan ulangan lah. Harap maklum. Dan juga sebab tu hari ni tidak full MJ12. Ya. Terima kasih sekali lagi pada anda. Dan ada yang berkongsi katanya kisah awal tadi tentang Pontianak tu meremang di rumah. Nak pergi tandas pun takut. Tahu tak apa. Di sini kiriman daripada Hamzah berkongsi pengalaman beliau berkenaan dengan Pontianak. Terima kasih pada Hamzah. Katanya juga pernah nampak orang kena rasuk sampai gitu sekali. Tapi ini tak seteruk tadilah. Tadi tu pun saya boleh terbayang waktu saya ternampak salah seorang rakan saya kena rasuk dengan Pontianak. Ini terjadi ketika kami berada di salah sebuah kelab karaoke. Tengah nyanyi, dia kat bawah, dia kat sebelah diam je. Orang lain kecu-kecu bising diam. Sekali bila kita tegur, terus pam, dia ketawa. Pada mulanya ingatkan dia buat main dia nak takut-takut kan. Rupa-rupanya betul-betul lah. Alamak. Daripada nak happy-happy terus jadi stres. Sebabnya ialah kita harus membantu beliau lah yang dalam keadaan tak stabil pada waktu itu. Wow. Nampak pergi karaoke lagi kan? Pergi karaoke lagi. Jadi terima kasih pada semua yang ada di Facebook Ria. Terima kasih pada Latifah, pada Azman, pada siapa lagi ni? Girl 13, Romeo Aromo yang juga sedang mendengar. Ini daripada Ahmad Sufian sedang mendengar MJ12 sekarang ini berada di Batu Pahat Segamat. Terima kasih diucapkan pada Ria. Terima kasih kepada anda yang mendengar MJ12. Okey, saya akan rakamkan, putarkan satu rakaman. Ini adalah rakaman suara
Ya, suara yang boleh katakan menyeramkan. Tak benar ataupun tidak, ya, kita dengar aja dan saya akan beritahu anda apakah rakaman yang dimaksudkan. Teruskan bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, berikut ini adalah satu video kena rasuk yang dikongsi sama oleh pendengar kita. Tidak pasti video ini berkenaan apa. Dari mana sumbernya datang. Ini berkenaan dengan orang kena rasuk. Tapi ini berlaku di Amerika. Bayangkan, dikatakan tubuh wanita ini dirasuk, dihuni oleh 6 jenis jin dalam badan wanita ini. Saya putarkan sedikit saja sebab saya pun tak pasti isi kandungan dalam perbualan wanita ini yang melafazkan kata-kata mungkin takut terkeluar kata-kata kurang elok dengar. Okey, suara ini dirakamkan ketika seorang padri difahamkan dalam kisah ini cuba merawat wanita yang terkena rasukan 6 jenis jin ataupun demons, yang mana padri ini sedang bercakap sesuatu dan kemudian wanita ni mula mengeluarkan kata-kata yang tidak difahami. Ya, dia mula katanya sini blabbering. Dan inilah yang kita dapat dengar. Wajah wanita ni memang seram sangat-sangat. Saya kalau post nanti mungkin ada yang terperanjat. Jadi kita dengar je lah audio sedikit saja. Tadi dah dengar, kita dengar lagi sambungan sedikit bagaimana agaknya. Dan kisah ini pernah dialami oleh pendengar kita yang katanya ini daripada Kak Nurmalah yang dah pun menetap di England. Beliau pernah menyaksikan selalunya kita menonton filem Exorcist. Yang ini Possess, yang mana beliau dirawat dan mendapatkan rawatan. Beliau pernah lihat depan mata. Selalunya tengok Melayu. Yang ini Mat Saleh punya. Dengar tu. Ini ketika padri sedang membaca dan wanita ni terus menjadi marah dan tidak sedarkan diri. Dengar. Dalam video ini katanya tubuh wanita ni melengkung ke belakang di atas katil. Wow. Saya tak boleh kongsi video ni, mungkin terlalu peribadi lah untuk empunya diri. Jadi kata untuk sekadar kisi melihat saja. Memang menyeramkan sangat-sangat. Saya duduk dalam konti ni pun boleh meremang bulu rumah dibuatnya. Saya akan sampaikan kisah yang terakhir dari Nurmalah yang berada di England, berkongsi pengalaman kisah misteri di Ria 897 FM dalam Misteri Jam 12. Katanya pada waktu itu saya ni dengar ada satu sesi merawat exorcist ataupun katanya seperti exorcist filem tu, Casey. Ini merupakan satu kesampukan possess yang berlaku terhadap seorang wanita ni. Jadi saya pun nak ikutlah untuk melihatnya sendiri. Dah berkali-kali saya bertanya, akhirnya diberi peluang, saya ikut. Tapi saya tidak dibenarkan untuk bercakap apa-apa pun. Ya, jangan bersuara, jangan buka mulut, hanya tengok.
Bila masuk dalam rumah, dari luar tengok rumah dia dah seram. Ya, biasalah Casey, rumah-rumah yang ada di sini, jiran sebelah tu kadang-kadang dia bukan macam rumah teres sebelah menyebelah. Ini rumah sebuah, rumah banglo. Jadi jiran sebelah anda mungkin jauhnya lebih kurang 200-300 meter. Ada pula yang mempunyai jiran sampaikan 1 kilometer jauh baru nampak satu rumah. Begitulah rumah yang saya pergi bersama dengan beberapa lagi penggiat yang lain. Sampai dalam rumah, luar rumah tengok dah seram, masuk dalam, dari bawah dah dengar dekat atas terpekik-pekik. Naik ke atas dan mula rawatan dilakukan. Wanita ini menghasilkan suara yang amat menakutkan sangat-sangat. Ya, seperti yang diputarkan awal tadi dalam video yang anda dengar seperti ini. Siapa hantar kau? Apa urusan kau dekat sini dengan nama ... Begitulah rawatan diteruskan. Wanita ini terus meraung, mengerang, terpekik-pekik. Saya daripada berani nak tahu sampai takut. Semakin rapat dengan beberapa kawan yang lain, katanya Kak Nurmalah. Meremang bulu rumah Casey. Meremang sangat. Sebab tak tahu apa yang dia tuturkan. Bahasa apa yang dia gunakan, dia cakap apa, dia nak apa. Dan padri itu terus membaca dan baca. Setiap kali padri berkenaan merenjis air terhadap wanita ini, dia akan pekik, meraung. Kemudian wanita ini akan keluarkan kata-kata kesat dan meludah ke arah padri berkenaan. Dipendekkan cerita, kemudian waktu wanita ini sedang scan, dia tengah duduk. Selepas dia dah meraung, dah dirawat, tengah duduk ni, dia kepenatan, dia duduk, matanya tengok satu-satu dalam bilik tu. Kemudian kita telah pun diingatkan, sekiranya itu berlaku, jangan pandang terus terhadap matanya, tengok bawah. Dia pun mula pusing scan bilik tu siapa yang ada. Dia yang saya hairan, kata Kak Nurmalah, nafas wanita ni punyalah panjang. Kita ni kalau buat suara mengerang pun satu ketika kita akan berhenti tarik nafas. Dia dah nak masuk 2 minit lebih tak tarik nafas Casey. Dia tengok siapa-siapa yang ada eye contact. Semua tengok bawah, takut. Sebab kata orang yang membawa kita, kalau kita ada eye contact dengan wanita ini, kemungkinan kita akan jadi mangsa seterusnya. Jadi waktu tu tubuh badannya dah terlampau sakit. Kena rawatan, dah terlampau sakit sangat-sangat, katanya Kak Nurmalah. Jadi dia tengok, aku nak keluar daripada badan dia ni, aku nak cari orang baru ni, tempat baru ni. Dia tengok, oleh kerana tak ada, diterus dibaca sampai tak ada. Sebab semua tak tengok wajahnya, tak tengok mata. Dia terus terbaring, terpekik, baring dan pingsan pada waktu itu. Selepas dia pingsan, beberapa saat wanita dibangun, baru dengar suara yang sebenar. Bayangkan ketika tengah rawat dia cari mangsa ni, siapa yang aku boleh larikan diri ni masuk dalam tubuhnya. Tak ada kan? Baca padri itu membaca, katanya Kak Nurmalah, sampaikan dia terpekik dan terus pingsan, pendengar Ria. Bayangkan. Itulah kisah yang dikongsi sama oleh Kak Nurmalah untuk anda semua dalam Misteri Jam 12. Saya Casey akan undurkan diri. Kita ikuti rancangan MJ12 Encore. Terima kasih atas kesetiaan anda. Esok ada syuting selepas on air ni, banyak kerja harus dilakukan. Dan jangan lupa untuk kirimkan video-video anda seperti yang saya kongsi dengan anda awal tadi untuk hashtag Aku DJ Ria. Manalah tahu kita ada mungkin warga kerja Ria yang baru. Ini kalau anda hantar hashtag ni kira job offering, job opening lah. Nak cari kerja, ini kerja. Memang tak banyak. Di Singapura ni DJ Melayu seperti dikatakan kurang dari 20. Jadi kalau anda masuk, anda dalam 20 orang yang mendapat tugas sebagai seorang penerbit penyiar. Selamat mencuba dan jumpa anda di lain kesempatan dalam Misteri Jam 12. Meremang pula malam ni. Seram Nasib baik konti baru, tak seram sangat.
seramnya sikit. MJ12 on call. MJ12 on call. Ria 897 MM. Misteri jam 12 malam. Misteri jam 12. Malam ataupun selamat pagi kepada semua pendengar Ria 897 FM. Tadi anda dengar lagu Misha Omar dan Izzat. Bukan Izzat Lazim. Jangan salah orang pula. Izzat Izzuddin dengan lagunya Pulangkan. Dan sebelum tu, itu pun bukan Izzat Izzuddin yang hilang. Satu ketika dahulu menjadi berita yang tersebar luas. Juga lagu dari KRU, lagunya Ani. Sesuatu yang pelik, yang aneh. Diketengahkan dalam Misteri Jam 12 bertemankan saya Casey, Ria 897 FM. Saudara, baru-baru ini mungkin ada yang dah terlihat gambar yang tersebar luas. Yalah, sekarang ini dunia ramai orang boleh buat cerita, boleh bikin cerita. Hanya memuat naikkan status dan gambar kononnya sebagai bukti. Entah benar ataupun tidak, jangan kita percaya apa yang kita baca di internet, yang kita dengar dalam MJ12, kita anggap sebagai hiburan dan mungkin sebagai hiburan semata-mata, tidak lebih dari itulah. Seperti gambar yang tersebar ni, anda bayangkan apa yang berlaku. Ada seorang pengguna internet ataupun Facebook telah pun menunjukkan beliau ni ada satu resit. Nampak? Jadi satu resit ni menunjukkan alamat nama pembeli, namanya Siti, dan kemudian ada alamat ... nombor 12. Dan beliau ni telah pun membawa barangan yang dibeli dan pergi ke rumah Siti. Jadi dalam cerita dan gambar tu, apabila beliau sampai di tempat yang dikatakan rumah yang disebutkan ini, beliau dapati rumah yang dimaksudkan itu adalah rumah usang. Rumah hanya ada pintu depan pagar, hanya bahagian depan macam gerbang gitu. Kemudian bahagian dalam rumah tu dah tak ada lagi, ada khemah, dan itulah dikatakan rumah Siti. Jadi dengan caption yang ditanya, Siti yang mana yang order ataupun yang memesan barangan ini? Anda bayangkan, Siti yang mana memesan barangan ini? Jadi sampai benda ni menular ataupun benda ni dikongsi beberapa kali di media sosial, dan ya biasalah sampai mendapat perhatian saya, itulah saya kongsi dengan anda. Jangan mudah percaya sekali lagi dengan apa yang kita baca, dengan apa yang diketengahkan, dan mungkin kisah tu benar, Siti yang pesan menjadikan satu tanda misteri dan seram. Mungkin tidak dibuat-buat, sesiapa pun boleh ada resit untuk tulis nama dan boleh mengatakan hantar ke tempat. Kita pun tidak tahu dan tidak pasti sejauh mana kebenaran kisah berkenaan. Mungkin anda juga ada penjelasan, dan mungkin kalau ada yang ada gambar tu, pernah nampak gambar, mungkin ada yang tak tahu, boleh anda share di Facebook Ria. Ya, anda share di Facebook Ria supaya para pendengar boleh melihat sendiri apa yang dimaksudkan oleh saya untuk Misteri Jam 12. Jadi saudara, terima kasih sekali lagi yang sedang mendengar, yang sudi mendengar rancangan ini. Kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah berikut ini. Ria 897 FM. Selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
Pendengar Misteri Jam 12, berikut kisah yang ingin saya bacakan kepada anda semua dalam rancangan ini. Ingat, setiap kisah yang disampaikan hanya sekadar hiburan saja. Pengalaman ini datang daripada Nur Syakilah, berkongsi pengalaman beliau. Katanya di sini, saya memandu pada waktu malam. Ini berlaku di Singapura dan ketika kejadian ini berlaku sekitar jam 2 lebih pagi pada waktu itu, saya menggunakan Lornie Road, ya, memandu daripada kawasan Bishan untuk pulang ke rumah saya. Jadi menggunakan Lornie Road untuk pulang ke rumah yang terletak di Tanglin Halt. Pada jam 2 lebih pagi, Casey, memandu dekat Lornie Road dalam keadaan yang agak mengantuk, Dan seperti yang kita tahu, sedia maklum, kawasan Lornie Road ni agak panjang. Kiri kanan adalah hutan. Sebelah kanan, kalau menghala ke kawasan Tanglin Halt, sebelah kanan saya adalah hutan simpanan MacRitchie Reservoir. Banyak kisah-kisah misteri yang dikaitkan tentang hutan simpanan MacRitchie ini. Di sebelah kiri saya pula adalah hutan. Hutan merupakan tapak tanah perkuburan Cina yang agak lama yang dikenali sebagai Bukit Brown ataupun Kopi Hill. Jadi, pendengar Misteri Jam 12, katanya Syakilah, ketika sedang memandu ni, saya memandu agak perlahan dan daripada bahagian atas flyover, iaitu saya menggunakan laluan berkenaan di Marymount. Jadi dari Marymount tu, beliau kata turun dekat flyover tu, jalan perlahan, pandu perlahan-lahan lah. Jadi pandu perlahan-lahan, mata terkebil-kebil, cuba tahan mengantuk kerana kepenatan sangat-sangat, tapi tetap memandu. Ya, saya cuba, kalau dah tak boleh tahan, barulah saya akan berhenti dekat tepi jalan. Dan akhirnya, Casey, secara jujurnya saya cakap, saya ni seorang yang penakut, kata Syakilah. Penakut sangat-sangat. Tengok filem hantu pun saya tak suka. Kalau filem bunuh-bunuh pun saya takut. Ini kan pula filem hantu. Jadi bila dah terlampau mengantuk sangat, kadang-kadang perasaan ataupun rasa mengantuk ni akan menguasai perasaan takut. Dalam banyak-banyak tempat yang saya tak boleh tahan mengantuk, saya sampaikan masuk Lornie Road dah tak boleh, Casey. Badan saya dah nak shutdown. Sebab bila saya memandu, kereta saya ni hampir-hampir berlanggar dengan bahu bahagian tepi dekat pejalan kaki, road curb. Hampir-hampir saya swerve balik, dapat mengawal kenderaan saya. Dan selepas turun daripada jambatan Marymount tu, di hadapan saya ada satu bus stop. Itu bus stop yang pertama, pukul 2 lebih pagi. Dekat bus stop tu, saya pun tekan, iaitu signal, isyarat sebelah kiri, masuk dekat lorong bas, perhentian bas, tekan hazard light, dah tak tahan, tarik handbrake. Kemudian saya baringkan kerusi, saya pejam mata untuk seketika sebab dah tak boleh tahan, mengantuk sangat-sangat. Saya pun cuba pejamkan mata dan akhirnya saya tertidur hanya dalam beberapa saat, katanya Syakilah. Pendengar Ria 897, dalam saya tidur, saya mimpi, Casey, yang saya ni sedang tidur seorang diri dalam kereta. Seolah-olah saya ini bermimpi. Dan saya cuba lelapkan mata, dah tertidur, termimpi pula saya tertidur dalam kereta. Seolah-olah benda ni macam betul-betul mimpi, bukan satu realiti. Padahal saya benar-benar tidur dekat dalam kereta, tapi tempatnya tidak pasti di mana dalam mimpi tu. Apa yang terjadi, bila saya tengah tidur, dah nyenyak, dah deep sleep, termimpi, kemudian dalam mimpi tu saya terbangun kerana betul-betul ada orang duduk dekat tempat duduk belakang. Kemudian orang ni dapat saya lihat dalam mimpi saya ni, dia duduk betul-betul belakang saya, belakang driver seat. Daripada duduk dia depan, ya, badannya dia kedepankan, dia dekat-dekat, dia dekat sampaikan wajahnya betul-betul dekat atas wajah saya yang sedang tidur. Dalam kenderaan tu saya tidur miring, jadi mukanya dengan muka saya ni jaraknya dalam lebih kurang 10 cm, 15 cm, begitu rapat. Jadi dia dekat atas saya sedang tengok. Kemudian dia buka mata perlahan-lahan, dia buka mata, matanya putih. Kemudian dia buka mulut, lidahnya keluar panjang sangat, Casey, dalam mimpi saya. Jadi apa yang berlaku, bila dia dah buka mata,
wanita, lidahnya dah terkeluar. Saya tengah tidur dalam mimpi. Saya pusing ke belakang. Alangkah terperanjatnya. Anda bayangkan, katanya di sini, saya terpekik sekuat-kuatnya ketika saya mimpi yang menakutkan itu. Jadi saya bangun dari tidur dalam keadaan saya duduk tegak sambil tangan saya, kedua-dua tangan pegang steering wheel. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Bila tengok jam Casey, saya tidur 2 lebih. Saya bangun dalam lebih kurang 15 minit kemudian saya tersadar daripada tidur saya. Jadi akhirnya saya dah terbangun, ya. Perasaan nak tidur tu dah kurang, rasa mengantuk dah kurang sebab mungkin ada power nap. Rupanya saya bermimpi yang buruk, tapi seram lah sebab kejadian mimpi itu berlaku dalam kereta. Saya pun tegakkan tempat duduk. Saya pun turunkan handbrake, tekan brake kaki, masuk gear drive. Sebelum saya berangkat, saya terperasan Casey, dekat Bukit Brown bus stop, perhentian bas. Casey nak tahu apa saya nampak? Saya nampak ada perempuan tengah duduk dekat bus stop. Pukul 2 lebih pagi, seorang diri, yang mana dekat laluan tu memang dah tak ada bas. Last bus pun dah berlalu pergi Casey. Jadi katanya Syakilah, tiba-tiba saya pandang ternampak orang tengah duduk. Saya macam, orang ni keluar dari mana Dekat belakang ni kubur, dekat sebelah kiri kubur, nyeberang jalan hutan, reservoir, tak ada rumah dekat situ. Ada pun rumah jauh dekat belakang saya. Dan buat apa dia duduk dekat bus stop? Kalau ada bas tak apa. Selepas tu saya tengok lagi, susuk tubuh wanita yang sedang duduk dekat bus stop dah tak ada Casey. Saya apa lagi, signal, tengok blind spot, tak ada kereta. Saya masuk dan terus memandu meninggalkan kawasan yang disebutkan. Waktu tu saya dah rasa segar sedikit, tidak rasa mengantuk. Saya sedang memandu jalan terus, tiba-tiba saya dengar dengan jelas suara orang mengatakan dalam bahasa Mandarin. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, dalam bahasa Mandarin. Saya tak pasti apa yang dia cakap. Dia cakap Cina Casey. Saya terus toleh ke belakang dan ingin mencari siapa yang bersuara dekat belakang saya awal tadi. Bayangkan pendengar Ria. Sampaikan ke saat ini, saya tidak pasti apakah yang disebutkan oleh sesuatu dalam kenderaan saya. Apakah yang dimaksudkan oleh orang ataupun makhluk itu. Sambil memandu saya baca bismillah, al-fatihah, al-fatihah, bismillah, gitulah. Sampai dekat kawasan yang mungkin ada orang dan banyak kenderaan sedikit pada pagi tu, baru saya dapat tenangkan diri, tenangkan jiwa saya yang tak tenteram. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Pada Syakilah, dan saya lupa nak beritahu anda, beliau ada kirimkan, katanya di sini perkataan dalam bahasa Cina yang beliau ingat sampai sekarang. Saya tak tahu, katanya saya tak pasti ejaannya bagaimana. Bunyi dia macam ni, mungkin anda boleh tolong, ya. Katanya Qing Chou Chuan, macam suara agak halus, Qing Chou Chuan. Bayangkan, Qing Chou Chuan, Qing Chou Chuan. Itulah, dia ejanya Qing Chou Chuan tu, yang beliau eja adalah C-I-N-G, Chou, C-H-O, C-H-U-A-N, Qing Chou Chuan. Tak pasti adakah ini ejaan betul, Casey. Saya cuba sekejap, biar saya Google, biar tengok betul ke. Qing Chou, C-H-U-A-N. Macam tak ada makna pula. Okeylah, kalau mungkin ejaan salah, sebutan mungkin betul, Qing Chou Chuan, sebab itu yang dia dengar. Tapi sayulah bunyinya, Anda bayangkan sedang memandu dekat kubur Cina, dengar suara orang Cina cakap Qing Chou Chuan. Apakah yang dimaksudkan? Kita berehat seketika, akan saya kembali dengan satu lagi kisah untuk anda dalam Misteri Jam 12.